صلى الله عليه وسلم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال وفي الحديث. Berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, wa fil hadithi, di dalam hadis, ma mana ibnu adama wi'aan syarran min batnih hasbub ni adama luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnih. Tidak memenuhkan oleh anak Adam satu bekas, tidak memenuhkan oleh anak Adam suatu bekas yang lebih jahat, yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi dalam kehidupan seharian seorang anak Adam, dalam dia memenuhkan bekas-bekas, apa-apa bekas dalam kehidupan ini, tidak ada dia mengisi suatu bekas yang lebih buruk daripada dia mengisi perutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Perut kita ni Nabi kata bekas. Pagi ni kita kata bekas, perut kita kosong lagi. Nabi kita SAW sebut anak Adam ni dalam dia mengisi bekas, tidak ada
yang lebih buruk daripada dia mengisi bekas perut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi sebut hasbu bani Adam luqaiman. Cukuplah untuk anak Adam itu beberapa suap. Yuqimna sulbahu, yang boleh menegakkan tulang sulbinya. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni anak Adam memadai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau kita nak mengisi perut kita ialah dengan beberapa suap makanan sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya jangan kita sampai mengisi perut kita sampai penuh. Cukuplah kita makan beberapa suap untuk memberi tenaga kepada kita. Jadi yuqimna sulbahu tu untuk memberi tenaga kepada kita untuk kita nak buat kerja dan sebagainya. Jadi kalau kita tak makan, macam mana kita nak ada tenaga? Jadi cukuplah beberapa suap untuk kita nak menghasilkan tenaga. Sebenarnya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Perut kita ni tak besar pun. Kalau kita makan, contohlah kita makan, tak kira kita makan benda baik ataupun kita makan benda yang tak baik, kita makan tu kita ambil sikit. Contoh kita ambil madu. Madu ni kita ambil dalam satu sudu ataupun dua sudu. Dia dah cukup untuk dia nak cover satu badan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun lebih mudah kita faham macam ni. Jadi satu sudu dua sudu tu tak banyak lah, sikitnya. Tapi cukup memadai dia nak selaraskan semua sistem imun dalam badan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun orang tu badan besar sekalipun. Okey, satu contoh lain. Nak abang kata makanan ni kita makan sikit pun dah cukup. Kita makan rian, ataupun kita makan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad petai, genuk, jerin contohnya. Jadi makan sikit pun dah beri kesan. Makan rian sikit ya, saya berlahak rian ya, berlahak rian. Ataupun kita makan rian sikit ya, saya kita kencing kita akan bau rian. Mana kencing kita tu akan bau rian. Jadi maknanya bukan kita mesti sampai kita makan banyak-banyak, makan sikit lah dah sudah beri kesan. Taib. Kita nak puasa, kita makan sahur. Bila kita makan sahur ni, masalah Sayyidina Muhammad, bukan mesti kita makan sampai kenyang. Contohlah, mak kita kata kat kita, makan sampai kenyang, esok lari kuat. Contohnya, makan sampai kenyang, esok lari kuat. Ni logik. Sebenarnya bukan mesti sampai kenyang pun, makan sikit je dah madai untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk memberi tenaga untuk kita nak bekerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya tak betul mesti kenyang baru main tenaga. Tak betul. Dia hanya luqaimat beberapa suap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita makan, sekalipun kita tak kenyang dah cukup. Kalau tak betul, Nabi tak katalah nahnu qaumun la na'kul
nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba'. Kami ialah kaum yang kami tidak makan melainkan lapar baru makan, tetapi kalau kami makan kami tidak kenyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk diikut oleh umat. Suatu mana guru kami Syekh Mustafa hafizahullah wa ra'ahu, waktu majlis walimah saya di Mesir, kami kahwin 4 pasang. Jadi bila kita buat kenduri ni walimah Salah Sayyidina Muhammad, jadi jimat lah 4 pasang kahwin sekali. Hak nak makan orang tu lah juga. Jadi buat kelak sikit je lah. Panggil Syekh mai makan, panggil kenduri, panggil Syekh mai. Jadi bila dia mai, bila dia makan tu, kita tak makan, kita tengok dia makan. Kita tengok dia makan, kita khidmat kat dia. Jadi kami 4 orang tu keliling dia lah. Dia makan. Dia pula tak nampak, dia buta. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak khidmat ni 4 orang. Jadi dia makan. Bila dia makan, bismillahirrahmanirrahim, pasien kita ni kalau orang makan, kita kata tambah Syekh. Mesti kalau tetamu main rumah, kita kata tambah. Kita pun kata Syekh, tambah Syekh. Langsung dia kata, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Dia ambil hadis Rasulullah. Kami ialah orang yang kami tak makan, lapar baru makan. Tetapi kalau kami makan, kami tak kenyang. Maknanya dia ajak lagi kita. Dia bukan sekadar ajak Quran, dia ajak cara macam mana nak hidup sukses. Orang yang makan tak kenyang memang dia sihat. Orang makan kenyang tu yang tak sihat. Waktu dulu satu ulama di Kedah ni, Ustaz bakar orang, umur dekat 80 boleh bawa kereta lagi, steady dia bawa kereta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang ni, ustaz, apa petua ustaz sihat? Boleh bawa kereta, tak kira malam, tak kira siang, macam orang tak tua. Dia kata satu petua dah, makan jangan sampai kenyang. Satu yang payah. Makan jangan sampai kenyang. Hadis Rasulullah lah juga. Sebab itu penyakit semua main pada perut. Kita makan ni, selagi mana ada selera makan, di kayu lagi makan. Lepas tu kadang-kadang ni, contohlah, kita ni duk kena tipu kita pergi kedai nak beli nasi makan tengah hari, lapar ni. Kawan tu hak buh nasi tu, dia buh dalam bekas kita tu, elok-elok lah. Dia menega, dia tahulah mana berapa senduk yang biasa orang makan, harga satu pinggan. Tapi kita ni dah lapar sangat, nampak tak cukup. Waktu tu kita kata tambah sikit lagi. Sekali bila kita makan, kita rasa kita rasa sendiri banyak ni. Waktu tu mudarat kita. Jadi subhanallah, tu Nabi kata, anak Adam ni tidak ada satu yang paling buruk kat dia melainkan dia mengisi perut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang nak sihat, jaga makan. Kadang-kadang orang ni jaga makan, dia faham kata jaga makan ni masalah Sayyidina Muhammad, makan kalau sedap-sedap. Dulu ada satu orang, guru cerita masalah Sayyidina Muhammad. Dia ni ketika ayah dia nak mati, ayah dia pesan kat dia. Dia pesan, abang,
ayah tak ada esok, soalan Sayyidina Ahmad, makan sedap-sedap. Ayah pesan. Lepas tu tidur sedap-sedap. Lepas tu nikah sedap-sedap. Jadi lepas tu meninggal ayah. Boleh kerana ayah tu pesan keramat tu, dia pun tak makan, melainkan semua makan khas sedap-sedap. Duit tinggal, duit pusaka, kira makan ya. Makan dari badan kecil sampai badan jadi besar. Saya duk kira makan. Tidur, lepas tu bila makan banyak, tidur banyak. Tidur. Bangkit sembahyang, tidur. Bangkit sembahyang. Tak perlu kerja apa, duit banyak ya tinggal. Lepas tu subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia kira menikah. Nikah seorang, nikah 2 orang, 3 orang, 4 orang, sallallahu Sayyidina Muhammad. Cerai semua pula, nikah pula seorang, 2, 3, 4, 8 orang, cerai semua, menikah. Duit ayah tinggal banyak. Tapi dia rasa tak sedap pun. Sallallahu Sayyidina Muhammad, tak sedap pun. Ayah kata suruh makan sedap-sedap, dia makan banyak, tak sedap pun. Tidur banyak sangat pun, tak sedap pun. Nikah banyak sangat pun, tak sedap pun. Akhirnya Sallallahu Sayyidina Muhammad jumpa Tok Guru, tanya, Tok Guru, nak tanya Tok Guru, ayah saya nak meninggal, dia pesan makan sedap-sedap, tidur sedap-sedap, nikah sedap-sedap. Saya buat semua Tok Guru, tapi tak sedap pun. Kata Tok Guru, hang nak makan sedap, hang kena lapar. Faham? Ni kira tak lapar pun makan. Lepas tu tak ada lapar lagi makan, tak ada lapar lagi makan. Hang kalau hang nak sedap, hang kena lapar. Hang nak lapar, hang kena kerja. Lepas tu Tok Guru, kalau hang kerja kuat kan, lepas tu main makan tengah hari, waktu tu hang makan simple ya, biasa ya, sedap. Tok Guru macam tu, Tok Guru tu. Lepas tu tidur sedap-sedap, hang kena letih. Hang kerja teruk-teruk, lepas tu hang letih, tidur sedap. Lepas tu Tok Guru hak ketiga, hang kira duk nikah. Bukan perlu nikah ramai, hang nikah seorang pun cukup. Lepas tu hang keluar musafir. Faham tak? Keluar musafir 2-3 hari, 5-6 hari pun musafir, ada kerja. Balik jumpa bini tu, bini dia baru. Faham tak? Ni lepas kahwin, lepas tak kahwin, tak tahu ni. Jadi bini dia baru dia faham. Rupa-rupanya masalah sedap tu makna sedap. Makna makan ni, lapar baru makan, baru sedap. Kalau tak makan, nak makan dah, tak sedap. Jadi tu dia panggil bahasa yang Nabi tinggalkan. Sebab bila mana kita makan berselera, tepat daripada kita rasa lapar, kita makan, kita menghargai. Faham tak? Menghargai. Jadi bila kita menghargai, berarti kita mensyukuri. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kita mensyukuri, Allah tambah lagi. Tapi kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak sangat, jadi kita tu perut kita berisi banyak mana saja, akhirnya banyak kita buang. Tu namanya bila mana lebih sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengisi dalam perut kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan makanan. Jadi itulah yang dikatakan memenuhkan bekah yang disebut wi'aan syarran min batnihi. Baik, jadi cukup kita ni makan beberapa suap cukup. Makan beberapa suap cukup. Dia macam ni contohnya. Bila mana kita nak sembahyang, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang azan. Waktu tu jangan pergi sembahyang ni, makan dulu.
Ni kaedah agama. Nabi kata idza istama'al Aisha wal asya fabda bil asya. Bila bertemu di antara Aisha sembahyang, wal asya makan malam, fabda bil asya makan malam dulu. Orang bang lah salat Sayyidina Muhammad. Lepas tu isteri kita kata abang siap dah bang, jangan duk kata nak pergi mayang dulu. Okey tu mana apa? Makan dulu. Orang macam bila makan dulu, orang tak hurai makan tu macam mana. Bila makan dia, oh sedap tu, tambah lagi. Akhirnya dia apa? Mayang tinggal. Faham? Bukan Islam tak macam tu. Makan ni luqaimat, beberapa suap. Pasal apa? Untuk memberi kepada kita kekhusyukan bila mana kita solat. Tak ingat dah makan dah. Faham? Tapi kalau tak makan lagi, duk ingat. Ish tu akhirnya bayang kita tak khusyuk. Macamlah kita tahan kencing. Tahan kencing ni syarak tak bagi. Kita ni nak sembahyang, nak terkencing. Lepas tu kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satgi ni kalau aku pergi kencing, aku terlepas lah. Takbiratul ula ke, rakaat pertama ke, pergi sembahyang, pahala tak ada, makruh. Dia kena kencing dulu, selesai, pasal nak bagi kita khusyuk. Bila mana kita sembahyang lagi, kita dah tak ada isu kita tahan kencing, dia sembahyang tu sedap. Lepas tu lepas sembahyang boleh duduk lama sikit atas tikar sembahyang. Tapi kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang dulu, dah waktu tu kita nak kencing, duk tengok nak kencing, takut-takut jadi batal sembahyang kita tu pula. Pasal apa? Sebab di antara perkara yang batalkan sembahyang, kita nak batalkan sembahyang. Faham tak? Kita duk baca batal sembahyang ni kentut, sentuh orang perempuan. Di antara benda yang batalkan sembahyang ialah niat nak keluar pada sembahyang, terus sembahyang dia batal. Contoh, tengok pokok hujan, nak hujan, sembahyang dulu sehari, ambil kain. Sembahyang, Allahu Akbar, bunyi guruk. Nak hujan apa? Nak pergi ambil kain langsung betul sembahyang. Sebab nak pergi ambil kain dia. Tengah-tengah dia sembahyang, nak pergi kencing apa? Tak tahan dah ni, batal dah sembahyang dah. Faham tu? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka syarak ni, kalau kita kencing, kita sembahyang dapat 2 rakaat saja dengan imam, tambah lagi 2 rakaat, kita tetap mendapat 27 kali ganda. Allahumma salli ala. Daripada kita tak dapat apa. Faham? Nak kencing, pergi sembahyang, tak dapat apa. Jadi kita tu pergi kencing, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 1 rakaat, Allahumma salli ala sayyidina, tetap mendapat 27 darjat. Baik. Qala fa in kana la mahalata. Okey, syarat kita suruh kita makan luqaimat. Luqaimat mana? Beberapa suap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita terpaksa ataupun kita kena makan lebih daripada luqaimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Nakibab macam ni. Perut bagi 3, 1/3 untuk makan, untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafasnya, untuk angin. Macam mana nak buat? Nak bagi 3. Dah kena pergi cari alat dah. Macam swab test tu, dia masuk dalam mulut, kita boleh trace, ni 1/3 makanan dah, 1/3 minuman dah, 1/3 untuk angin dah. Macam tu kah? Tak. Duduk macam ni lah. Ikut Rasulullah. Bila kita makan, kita duduk macam ni, dia telah jadilah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh tersusun dalam diri kita, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk angin, untuk nafas. Dia ni kalau kita duduk macam ni, duduk macam Rasulullah duduk tu, kita duduk macam ni,
Orang tua tak apa suka. Dulu ni Tok menakan saya, bila duduk macam ni, dia tahan duduk bagi elok sikit, macam nak lari je pun ni. Dia tahan duduk elok sikit macam nak lari. Memang pun makan ni memang macam nak lari. Maksudnya makan ni jangan nampak kita bersungguh nak makan. Allahumma salli ala sayyidina. Dia suruh duduk bagi elok. Duduk macam mana tu? Duduk bagi elok sikit, sila bagi elok sikit. Dia suruh duduk macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Syarat kita, kalau kita duduk macam ni, dia tak hasil pembahagian tadi. Taib. Kalau duduk macam ni, masuk apa? Nak makan sungguh lah. Duduk macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi syarat ni dia tunjuk, jangan nampak nak makan sungguh. Tapi kalau kita duduk macam ni, cadang kita tak makan sungguh, tak apa. Macam Turun Aziz, dia makan duduk sila je. Tapi makan sikit je. Tapi kalau kita tak reti nak atur, tak reti nak agak, tak reti nak buat, duduk macam Nabi kita suruh. Ataupun duduk macam ni, macam perempuan anak darah sunti makan. Orang perempuan kan, orang perempuan duduk macam ni. Orang Kedah kata bertimpuh. Esok ni kalau orang Minang kita, orang nak tengok kita duduk bertimpuh, jangan duduk bersila tau. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila duduk bertimpuh, orang tu amboi, bertimpuh lendit. Tu dia balik cerita, kami pergi menengok nak darah, bertimpuh lendit. Ni duduk ni duduk, ni syarat kita. Kalau nak makan duduk macam ni pun tak apa. Allah Sayyidina Muhammad. Ataupun duduk tahiyat awal pun tak apa. Jadi subhanallah, mana tu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita duduk berdiri kaki, kita duduk macam ni, kalau kita makan benda-benda hak biji-biji, kita kata macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam dengan cabai, cili kan. Jadi dia boleh biji tu, dia kita ada pundi-pundi apa ni, penyakit apa, appendix. Tapi kalau kita duduk macam ni, cuma orang kesihatan buat kajian tengok, bila mana kita duduk macam ni, jadi kita tu dia kena tunduk. Tunduk itulah yang mengelak daripada biji tu masuk ke dalam ruang appendix tu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi lepas orang kaji, orang jumpa, sebab itu Nabi duduk macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila kita duduk condong macam tu, lepas tu bila mana kita selesai makan, jadi sebenarnya dia telah memberi satu ruang untuk angin. Dia macam orang berminyak lah, berminyak kereta. Kita kata dekat apa ni, hak bahagian berminyak tu, dia kata bila dia nak khidmat kita, nak berminyak, dia kata berapa? Kita kata penuh. Bila buh penuh, masalah Sayyidina Muhammad, buh minyak kata sampai penuh, dia pun tengok penuh sampai setitik pun dia kira. Lepas tu dia ketuk-ketuk pula. Sebenarnya tak baik untuk kita. Dia kena bagi ruang sikit untuk angin. Nanti kereta kita bahaya. Tu betul-betul. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perut ni sampai penuh rapat ni, orang panggil sampai sengkak. Dia usus-usus kita tu kan, isi sampai tahun ni. Kadang-kadang tu sampai nak keluar pula ni kan, sampai nak keluar pula, bahkan terkeluar pula apa. Tu tak baik. Yang baiknya bagi ada isi sikit angin. Bagi isi angin tu bila Allahumma salli ala sayyidina. Jadi itu yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Tak banyak lah, sikit sangat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Jadi ini pedoman daripada Rasulullah untuk para murid, iaitu setiap orang yang nak berjalan kepada Allah, hidup di atas muka dunia. Jadi itu panduan yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Maknanya Rasulullah bukan ajak semata-mata perkara berkait dengan ritual ibadat. Kat Tuhan kena buat ibadat begini, tapi cara nak hidup atas muka dunia begini Nabi habaq lengkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita nak ibadat kat Tuhan ni, kita kena sihat. Bila mana kita sembahyang, kita tak sihat, jadi kita buat tak sempurna. Contoh, pasal apa Nabi-Nabi diharamkan gemuk? Pasal bila kita gemuk, kita nak buat ibadat tu tak sempurna. Nak rokok, nak sujud, nak bangkit balik, jadi serba tak sempurna. Dia tak ringan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana diri tak ringan, jadi melemahkan. Jadi dia akan bagi kesan pada diri kita untuk, akan meninggalkan kesan pada kita untuk kita beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fasl. Ini satu pasal. Wa yanbaghi lil muridi an yakuna ab'ada an-nasi 'anil ma'asi wal mahzurati wa ahfazahum lil fara'idi wal ma'murati wa ahrasahum 'ala al qurubati wa asra'ahum ila al khairati. Seterusnya kata Imam Haddad, wa yanbaghi, sepatutnya bagi seorang murid itu, dia ialah orang yang paling jauh daripada maksiat wal mahzurat, dan perkara yang dilarang oleh syarak. Bila mana kita nak berjalan pada Allah, kitalah orang yang paling jauh daripada maksiat, kitalah orang yang paling jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bagi orang yang nak berjalan pada Allah, jadi elakkan maksiat. Elakkan maksiat. Dia maksiat ni, dia bukan mesti kita duduk ramai baru kita buat maksiat. Kadang-kadang seorang pun boleh buat maksiat. Jadi kalau tu mana kita seorang pun boleh kita buat maksiat, jauhkan diri, jangan duduk seorang-seorang, bagi duduk ramai-ramai. Sebab itu kaedah syarak kita, kalau kita nak musafir, sunat kita berteman. Sunat kita berteman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Otak kita kata, patut betul kalau kita berteman, nanti susah tengah jalan, kawan ada. Sebenarnya bukan tujuan itu sangat. Tujuan syarak kita, bila kita musafir, ada teman, sebab kawan ni dia boleh jaga kita daripada maksiat. Itu syarak kita. Kena syarak jaga semua, jangan rapat dengan maksiat. Bila mana ada kawan, jadi kita tu tak macam seorang-seorang. Bila seorang-seorang nak pergi tempat hatta elok, kau boleh pergi, tapi bila ada dua orang, dia ada gangguan sikit. Syarak tak tu, terganggu daripada melakukan maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa yanbaghi lil muridi, patut bagi seorang murid an yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi. Maksiat ni, apa makna maksiat? Maksiat ni perkara yang kita buat berdosa. Perkara yang kita buat berdosa, itu nama maksiat. Maksiat ni dia ada pada semua. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat mulut, maksiat hati. Banyak maksiat. Di dunia ni banyak larangan Allah Ta'ala. Kalau kita buat, kita berdosa banyak. Hampir-hampir kita duduk dalam dunia ni, tak ada benda yang kita tak ada masa, ataupun kita tak terlepas daripada maksiat. Kalau tak buat maksiat mata, maksiat telinga. Kalau tak maksiat telinga, maksiat mulut, dan sebagainya. Sebab itu Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ialah penjara orang beriman. Maknanya
Tak ada benda yang bebas kita buat. Tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Kami kecil-kecil dulu, mak ni, ayah ni selalu tanam, jangan buat tu, dosa. Jangan buat tu, dosa. Tu kena buat tu. Tu pahala besar tu, dia dapat pahala. Itulah mak ayah duk tanam. Kita pun kena buat macam tu pada anak-anak kita. Tu dosa tu, tu pahala besar tu, tu dapat pahala tu. Tu tanam dosa pahala. Sampai bila mana pergi sekolah, duk bawa lah hak ayah duk kata didikan di rumah tu, salah Sayyidina Muhammad, dosa, tu dosa. Sampai kawan saya seorang, ketua kelas saya lah, waktu budak sekolah dah, tahang ni semua dosa, apa tak dosa, tu tak boleh, ni tak boleh. Supaya benda tu jadi ingatan. Oh, aku ni banyak dah sebut dosa-dosa lah. Jadi betul semua dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, nak pergi masjid, jumpa dosa aku jalan. Sebab itu orang pergi masjid ni, dia sebelum masuk masjid dia dah tak ampun dosa lah. Masjid ni tempat yang suci, rumah Allah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia rumah Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tempat yang suci. Tuhan tak bagi masuk rumah dia dalam keadaan kita berdosa, bermaksiat. Tuhan tak bagi masuk. Manakala kita kena bersih dan suci baru boleh masuk. Maka sebab itulah hadis sebut, mana-mana orang yang langkah pergi masjid, langkah dia dapat 3 perkara. Dapat 1 hasanah, kebaikan, hapus 1 sayyi'ah, kejahatan, dan diangkatkan 1 darjat. 1 langkah dapat 3. Maknanya orang masuk masjid ni, dia masuk dalam keadaan dia bersih, suci, dan dia dapat kredit daripada Tuhan. Bayangkan berapa ratus langkah dia langkah. Itulah martabat dia di sisi Tuhan. Malaikat ni, sistem yang Tuhan buat kat malaikat, bila seorang tu masuk dalam masjid, Tuhan tak bagi orang tu masuk dengan dosa. Dosa tahan luar. Dosa tu macam mana kita pun tak tahu. Dosa tu tak boleh. Kita tak boleh masuk dalam masjid dengan dosa. Malaikat tahan di luar. Mungkin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak tahu macam mana. Ada karung ke, ada tempat tak dosa ke, tak tahu lah macam mana. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi orang tu tak boleh masuk masjid dengan dosa. Bila orang tu nak keluar pada masjid, Tuhan sistemkan dalam diri malaikat, dia ni nak masuk masjid, aku tahan dosa dia di luar. Bila dia nak keluar, takkan aku nak buh balik. Dia macam tu. Akhirnya subhanallah, orang tu balik daripada masjid dalam keadaan dia tak berdosa. Dan Tuhan buat banyak, oleh kerana banyak sangat dosa keliling kita ni, begitu juga Tuhan buat banyak sungguh perkara yang menghapuskan dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ambil wudu. Orang yang ambil wudu ni, semua dosa berkait dengan anggota dia hapus. Sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia ambil wudu, tepinya ada orang yang ambil wudu, dia boleh tahu, ni dosa mata dia ni dosa telinga dia, ni dosa mulut dia, ni dosa tangan dia. Mengalir daripada Imam Syafi'i, dia tahu. Tengok, kita tengok ayat tu, tengok biasa je. Termasuk Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala pun sama juga. Orang ambil wudu, tapi dia datang, ni dosa apa, ni dosa apa, ni dosa apa, ni dosa apa. Dia pernah minta kat Tuhan, Imam Sya'rani, Tuhan aku tak mau tengok dah Tuhan dosa orang. Tak mau tengok dosa orang. Kita tu, kita usah tengok dosa orang tu. Orang hak tepi kita tu, dia ludah tuish, berketui aja lu, gelemar-gelemar dah. Tahu gelemar, orang KL kata gelemar juga. Kahak, dia kahak, kita tengok ish dia ni apa pun kita tak boleh tengok dah. Macam mana tengok dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia minta kat Tuhan, aku tak mau tengok dah Tuhan dosa orang. Tapi Tuhan tak bagi, sampai mati dia tengok dosa orang. Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Taib.
Jadi oleh kerana dosa tu macam tu, maka Tuhan buat pelbagai cara terhapus dosa kita, di antaranya mengambil wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu no, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat wudu ni dia makruh kita telan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makruh bukan haram, makruh kita telan. Jadi bila masuk basuh muka ni, ayat yang masuk mulut ni, luah balik. Pasal dia berkait dengan dosa-dosa ada di muka kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya ayat yang kita guna untuk berwuduk, tu tak apa kita minum. Contohlah, dia ni kita kata timbah, tak ada cawan, tak ada cebok. Macam mana cara kita nak ambil wuduk dalam tu? Cara dia pertama sekali, ayat tu kita tuang sikit, basuh tangan ni. Bukan perlu kita tu basuh ni maknanya biar ayat mengalir, lepas tu kita buat macam tu lah. Dan kita niatkan tangan kita jadi cebok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ambil bola ni, ambil bola ni, basuh muka. Ambil ayat tu, basuh muka. Lepas tu ambil pula, tak apa dah, pasal kita niat tangan kita tu jadi cebok. Ni isu ayat yang tak cukup 2 kolah. Ayat 2 kolah tak apa. Ayat 2 kolah tu kita kumuk dalam tu pun tak apa. Kumuk balik. Kumuk luah balik. Kumuk luah balik. Cuma orang tu kata, "Hei, jangan buat macam tu." Mungkin orang kata macam tu kan, tapi tak apa. Hatta kalau kita wassallallahu ala sayyidina Muhammad, habis ambil ayat semayang tu, ambil kaki celup terus. Agak orang sebelah kata apa? Buat apa tu? Kena tegur kita kan? Tak apa. Sebab 2 kolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, jadi kalau kita ayat tu bila kita ambil wuduk lebih, ayat tu boleh minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali ayat yang kita basuh, buat basuhan wuduk kita tu makruh kita minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal mahzurat. Banyak kau kita semayang, sunat duha, sunat tasbih, sunat qawlah ba'diyah. Bila kita sujud, dosa kita akan lurus sekali. Jadi mana orang lepas semayang ni dosa dah habis juga. Kita salam, bersalam-salaman ni sebelum kita tarik, bila tarik tangan tu habis dosa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat baik, kita sedekah di masjid RM5. Orang main rumah, kita bagi RM10. Di kedai, di bank, kita keluar daripada bank, ada orang duk tunggu minta sedekah, kita bagi. Setiap kebaikan yang kita buat akan menghapuskan dosa kita. Kebaikan ni bila mana kita buat, masalah bukan setakat kita dapat pahala, menghapuskan dosa kita. Sebab itu bila mana kita buat maksiat, buat baik lepas tu. Jadi buat baik tu menghapuskan maksiat yang kita buat sebelum tu. Zakaria, pergi tutup lampu dah. Tengok apa nak main tu, tengok lampu tutup dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kata wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan tu. Jadi banyak ada yang Tuhan buat menghapus dosa kita, banyak. Sebanyak mana maksiat, sebanyak tu juga kita buat kebaikan yang menghapuskan kejahatan kita. Qala wa yanbaghi lil muridi an yakuna ab'ana an-nasi 'anil ma'asi wal mahzurat. Mahzurat makna yang dilarang.
Wal mahzurat yang dilarang makna yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna mahzurat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Penaja kita pada pengajian pagi ini ialah Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini Nursiah, Syarifah Rahmah dan keluarga Kuantan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fazilah keluarga Kulim, Nurul Aisyah Ali Muhammad Sungai Petani, Nur Aisyah Ali Muhammad keluarga Sungai Petani, Nur Halinda Husin dan keluarga Taman Datuk Senung Kuala Lumpur, Puan Zainab Dab keluarga Selangor, Syahsidah Husin keluarga Taiping, Salmah Ismail keluarga Selangor, Dina Azina binti Ibrahim Langkawi, hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin dan keluarga Taman Soga Batu Pahat Johor, Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbak, arwah Abdul Latif dan keluarga Pinduk Singapura, arwah Haji Sulaiman dan keluarga Gelang Baru Singapura, Mastura Abdul Latif Johor Baru, Auzir Muhammad Yaakob dan arwah Nurliah binti Bujang pinggir TTDI KL, Rahmah dan juga keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Saiful Azrin dan Liza Yusof Seri Manjung, Azida Muiz dan keluarga Taman Kinderara Puchong Selangor, Muhammad Amiruddin, Muhammad Rashid keluarga Al-Stam, Nur Aini dan Zuhairi keluarga Pasir Mas Kelantan, Nazura Abdul Latif dan keluarga Bandar Tasik Mutiara, Syahrul Amir Ridwan dan juga keluarga daripada Ceras, hamba Allah Taman Penaga Permai, Farida Ismail Kulim, hamba Allah Taman Seri Rembau Negeri Sembilan, Nur Wahida dan suami Kampung Cegak Pendang, Rozani Nasruddin Ceras, Danish Kona Bagan Ajam Petawas, Haji Zubaidah Haji Yaakob, Mazlina Azmi dan Azizur Rashid Kulim, hamba Allah sekeluarga Selayang, Mazli dan keluarga Melaka, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fazilah dan anak-anak Puchong, Nur Haiza binti Suman dan Muhammad Syafiq Izwan dan sekeluarga Tangkak Johor, Fauziah dan keluarga Senawang 9, Fauziah Jitra, Rahmah Zarizan dan anak-anak dan keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, hamba Allah dan keluarga Port Klang, Haidah Syafi'i keluarga Bandar Baru Salat Tinggi Sepang, Azizan Mak Said Kampung Rawat Ian Kedah, Muhammad Nur dan Nuriziana sekeluarga Miru Kelang, Nik Dahna binti Megat dan suami anak-anak Jitra, Siti Fatimah Omar suami dan keluarga Taman Mahiran Jitra, Nur Hayati dan Isfaruddin keluarga Taman Permata Kuala Lumpur, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Rasidah Anwar Aiman Farzana Farisha Marijah Amin, khususnya Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya Ismail dan juga keluarga Tasik Gugok Pulau Pinang, Salah Sayyidina Muhammad, Hajah Zainab bin Abdul Rahman Gelempak Shah Alam, Hajah Saridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah sekeluarga Taman Gunung Bongsu, hamba Allah khususnya hamba Allah Kota Baru, Nur Hayati Mak Saad Kota Damansara, hamba Allah Keluang Johor, Auzir Yaakob dan Nurliah arwah Nurliah Bujang pinggir TTDI KL, Fatimah keluarga Ceras, Saiful Azrin, Liza Yusof Terimanjung, Muhammad Syahir dan anak-anak Ulu Langat Selangor, Saiful Rizal Ramli Sungai Petani, Haji Ismail, Aina Liana Jurita, Suhaimi, Aiman Zukri dan para arwah khususnya Rogayah dan keluarga Kok Diang, hamba Allah Sri Iskandar Perak, Nur Ain Haniza keluarga Surah Mistari Selangor, Ida Azhar Ara Sendayan Negeri Sembilan, Haji Rosli Ibrahim dan Hajah Aminah Abu Bakar Tikam Batu, Siti keluarga Desa Pandan,
Ahmad SPPK Sekambut, Amir Razman bin Amiruddin Kuala Lumpur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamba Allah Dungun Terengganu, Nur Azlina Sulaiman sekeluarga, Minah Satria Budiman sekeluarga, Kajang Selangor, Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim, dan hamba Allah Ceras. Doakan insya-Allah Allah bagi kesihatan yang baik, kesihatan yang berpanjangan pada semua pelajar kita. Allah bagi berkat, Allah bagi lepas selamat, Allah selamatkan daripada musibah yang melanda ni. Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan mereka dan ahli keluarga daripada penyakit yang melanda ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah gandakan amal soleh mereka, Allah bagi pahala yang berpanjangan, Allah bagi keluarga mereka keluarga yang sukses dan selalu mendapat redha dan rahmat daripada Allah. Moga-moga semua yang mereka hajatkan Allah kabulkan insya-Allah. Seperti itu juga kita harapkan Allah kabulkan kepada apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan dalam hidup kita insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwata al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.